Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-13 di surah Al-Hujurat. Bagi tuan-tuan mikir tafsir Ibn Katsir, tuan buka pada muka surat 140 jilid yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakanmu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikanmu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-13, iaitu berkaitan dengan pemilihan Allah SWT kepada manusia ni. Penilaian yang paling tinggi pangkat di sisi Allah itu adalah berasaskan pada takwa. Jadi kalau kita perhatikan perkataan yang digunakan sini, akramakum, itu berarti yang paling baik, yang paling istimewa di sisi Allah SWT. Jadi manusia ni walaupun berbeza-beza warna kulit, bangsa, bahasa, tetapi mereka ni ibarat gigi kepada sikat, ka'asnanil musht, sebab mereka semua berasal daripada bapa dan ibu yang sama. Begitu juga dalam bab hak dan juga kewajipan, ini merupakan asas-asas kepada satu demokrasi yang benar. Jadi Allah telah pun menerangkan bahawa dia menciptakan makhluk daripada sepasang lelaki ni dan perempuan, ayahnya dan ibunya, sebagaimana dia kehendaki, dan menjadikan manusia ni daripada keturunan-keturunan yang dia tentukan, seperti yang telah kita gambarkan perkataan khalaqakum, kemudian ja'alnakum, khalaqnakum, kemudian ja'alnakum, itu ketentuan lelaki perempuan bangsanya. Maka semua daripada pilihan Allah, bukannya ada campur tangan atau permintaan daripada manusia. Seseorang begitu tak boleh nak minta dilahirkan sebagai bangsa Cina sebagai contohnya. Begitu juga seorang tak boleh nak minta kepada Allah supaya dia ni lahir di kalangan orang Arab. Tidak mungkin itu, kerana ini ketentuan daripada Allah SWT dengan kebijaksanaan, dengan ilmunya menguasai segala sesuatu. Dan berkenaan dengan sifat ta'aruf ini, Allah menciptakan manusia bernasab, ada musahara, orang Melayu berkahwin dengan orang Cina sebagai contohnya, orang Cina berkahwin dengan orang Arab, apakah begitu? Jadi hubungan kekeluargaan yang timbul dengan sebab perkahwinan ini akhirnya menjadikan mereka ni berbagai-bagai bangsa lagi, bersuku-suku, ada bangsa-bangsa dengan tujuan supaya saling kenal mengenali, menjalin hubungan, bekerjasama, bukannya mengambil kesempatan terhadap orang mereka pandang lemah dan hina. Dan telah kita pelajari kualiti yang ada pada kehidupan orang Islam ini, hendaklah menjauhi sifat-sifat mazmumah, perkara-perkara yang boleh menimbulkan perpecahan, persekitaan, pergaduhan, termasuklah menghina orang lain, ghibah, mengumpat ini, namimah, mengadu domba, larangan untuk tajassus, dan kemudian larangan untuk bangga-bangga dengan keturunan, dengan bangsa. Kerana semua bentuk pertimbangan ini merupakan satu kayu ukur yang silap, bertentangan dengan hakikat kesatuan manusia yang mana Allah jadikan mereka dari unsur yang satu, dari keturunan yang sama. Sedangkan ketakwaan yang kita bincangkan panjang lebar sekarang ini merupakan kayu ukur keutamaan yang bezakan di antara manusia. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling luhur kedudukan di sisinya, dan kita telah bincangkan kadang-kadang ketakwaan itu merujuk kepada skala yang berbeza-beza. Walau bagaimanapun, nilai takwa itu yang telah kita pelajari, atqakum, yang paling bertakwa di sisi Allah adalah Rasulullah SAW. Kerana manusia ni skalanya berbeza-beza. Sebab itu dinyatakan bahawa manusia yang paling baik, berarti yang paling bertakwa selepas Rasulullah adalah Abu Bakar. Dan selepas Abu Bakar itu, mengikut jumhur para ulama seperti disebut dalam kitab Jawharatul Tauhid, adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kerana jama'atil sahabatu, telah berijma' para sahabat untuk meletakkan mereka pemimpin kepada umat Islam, itu berteraskan kepada kemuliaan kedudukan mereka di sisi Allah Taala dan Rasulnya, dengan bukti-bukti yang begitu banyak. Ada hadis riwayat Tirmizi yang menjelaskan bahawa daripada Samurah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, al-hasabul malu wal karamut taqwa. Hasab iaitu keturunan, kedudukan yang terhormat di mata manusia sebenarnya lah harta, dan kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menganjurkan kepada kita, mengajar kita, man ahabba an yakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa yang nak jadi orang yang paling mulia, manusia yang paling berharga, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT. Alas, ini kalau kita perhatikan, ada saya sebut pada tuan-tuan pada kuliah yang lalu, menariknya bahasa
Arab ni untuk kita perhatikan. Itu bila sebut akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau saya sebut pada tuan-tuan, yang paling sedap adalah yang paling manis. Maknanya dalam konteks ini kita merujuk kepada perkataan yang paling sedap kan. Sedap tu yang utama. Manis itu satu unsur yang menjadikan makanan itu sedap. Jadi manis itu menambah kedudukan ataupun kelazatan makanan itu sehingga menjadikan dia lazat dan dia mengatasi makanan-makanan lain. Begitu maksudnya. Apakah maksud ayat ini? Akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Apakah mulia itu targetnya ataupun takwa itu targetnya? Yang mana satu? Kalau kita nyatakan makanan tadi, makanan yang paling lazat adalah yang paling manis. Man lazat itu menjadi targetnya. Manis itu satu yang menyempurnakannya di samping faktor-faktor yang lain. Macam contoh yang awal saya beri kepada tuan-tuan. Yang paling tinggi, yang paling cantik. Mana satu maksudnya? Adakah cantik itu kerana sebab tinggi ataupun tinggi itu yang menjadi keutamaan untuk menjadikan dia cantik? Ini perkataan ataupun ayat yang mengandungi unsur falsafah tuan-tuan dimulakan sekalian. Tapi madailah kita untuk faham bahawa kemuliaan itu adalah pilihan daripada Allah sehingga menjadikan seorang itu bertakwa. Kerana setiap kali kita melihat ayat-ayat yang menyebut tentang kemuliaan, keridaan, kasih sayangnya Allah, dia mulakan dengan pilihan daripada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan natijah daripada keridaan Allah itulah menjadikan mereka ridha kepada Allah. Begitu juga dalam surah Al-Maidah bila Allah menceritakan tentang cabaran bagi orang beriman kalau mereka meninggalkan agama ini, mayartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalau mereka murtad, meninggalkan tuntutan pekerjaan, tanggungjawab kerja Islami ini, maka Allah akan menggantikan untuk mereka dengan umat yang lebih baik pada mereka. Dan sifat umat itu Allah cinta pada mereka. Mereka cinta pada Allah. Nampaknya segala kualiti yang bersifat demikian itu pilihan daripada Allah SWT. Hakikatnya pilihan daripada Allah. Manusia berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan doa dan kegiatan amal saleh yang mereka lakukan bertujuan untuk mencari keridaan Allah SWT. Selepas itu mereka mengembalikannya kepada Allah SWT. Menceritakan tentang takwa ni, dia merupakan satu yang perlu digapai, diusahakan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab itu kita baca dalam hadis, ma taqarraba abdi, tidaklah mendekatkan hamba itu kepadaku dengan satu yang lebih aku sukai, dengan ibadah fardu, dengan ibadah sunat sebagai contoh. Makna di situ memerlukan kepada manusia ini usahanya, inisiatifnya, menjauhi segala larangannya, melaksanakan segala perintahnya, meneladani sifat Rasulullah SAW-nya, maka itulah yang menjadikan seseorang manusia itu bertakwa kepada Allah SWT. Kerana takwa bukan terletak pada melakukan amal saja, dia perlu diiringi dengan meninggalkan amalan-amalan maksiat. Maka kesempurnaan takwa itu berlaku dengan sebab ilmunya dan mujahadahnya untuk melakukan kebaikan, meninggalkan perkara yang mungkar. Dan telah saya tekankan kepada tuan-tuan antara doa yang sangat banyak diamalkan Nabi SAW. Bahkan Ummu Salamah mengatakan Nabi jarang-jarang meninggalkannya. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Hadis ini satu daripadanya merupakan riwayat daripada Imam Bukhari. Begitu juga dalam doa Nabi yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu kemuliaan diri, aku mohon kepadamu kekayaan. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengajar kita, iaitu Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma aghnini bil ilmi. Allah, kayakan aku dengan ilmu pengetahuan supaya hidup aku tak tersasar daripada tuntutan tanggungjawab yang kau perintahkan. Wa zayyinni bil hilmi. Hiasi diri aku dengan sifat kelembutan, kesopanan. Wa akrimni bit taqwa. Dan muliakan aku dengan ketakwaan. Wa jammilni bil afiyah. Dan cantikkan kejadianku dengan kesihatan. Orang yang ditimpa penyakit-penyakit yang kritikal sebagai contohnya, menjadikan tubuh itu cacat kadang-kadang. Maka kita diajar untuk berdoa dengan doa sedemikian. Antara lain dalam komponen doa ini, asasnya, rukunnya, mohon kepada Allah supaya jadi orang yang mulia dengan sebab takwa. Wa akrimni bit taqwa. Muliakan aku dengan ketakwaan. Selarilah dengan ayat yang kita pelajari di sini bila Allah Taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Jadi untuk mencapai perkara ini, manusia tidak perlu rasa bimbang, kekurangan, kerana apa yang ada di sisi Allah itu melimpah-limpah, melebihi daripada keperluan. Bahkan dia tak pernah habis memohon kepada Allah perkara sedemikian ni dan berusaha untuk menggapainya merupakan perkara yang tidak akan berkesudahan, tidak ada noktah. Kerana dalam hadis yang sahih kita pelajari, kalau manusia bertemu hingga terakhir berhimpun di satu tempat, mohon segala hajat mereka ditunaikan oleh Allah, maka tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada yang Allah miliki, melainkan seperti benang ataupun jari dicelupkan dengan lautan, apa yang melekat padanya itu yang diberikan kepada mereka keseluruhannya, dan tinggal lautan yang luas dengan air yang begitu banyak lagi. Itulah perbendaharaan kekayaan Allah yang tidak terusik sedikit pun, tidak luas sedikit pun. Sebab kita belajar dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96, a'udzubillahi minasyaitanir
minasyaitanir rajim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu, manusia, makhluk, semuanya akan tamat, lenyap. Tapi ada di sisi Allah itu akan kekal, tidak akan habis, tidak ada noktanya. Dan di hujung ayat ini kita dapat lihat Allah menyatakan Allah itu bersifat dengan alim dan juga khabir. Ini keduanya mengandungi makna maha tahunya Allah Subhanahu wa taala. Alim atau wazan fa'il, khabir pun atau wazan fa'il. Ada sebagian ulama membezakan keduanya, mengatakan bahawa alim itu menggambarkan pengetahuannya berkaitan segala sesuatu. Penekanannya adalah pada zat Allah yang maha mengetahui, bukan pada satu yang diketahui itu. Sedangkan khabir yang merujuk kepada pengetahuan yang menjangkau segala sesuatu. Dari sini sisi penekanannya bukan pada zatnya yang maha mengetahui, tapi pada satu yang diketahui olehnya itu. Jadi penutup pada ayat ini kita dapat lihat innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenali. Dia menggabungkan dua sifat Allah yang mempunyai makna yang hampir sama itu. Sebenarnya kedua sifat ni dapat kita lihat dalam Quran digunakan sebanyak 3 kali pada 3 tempat. Konteksnya kalau kita lihat adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang mustahil atau amat sangat sulit, sukar diketahui oleh manusia. Pertama kalau kita lihat menyebut tentang kematian. Ini dapat kita dalam surah Luqman yang pernah kita bincangkan dahulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Ini dalam ayat ke-34 surah Luqman. Yang kedua berkaitan dengan satu benda yang terpendam. Ini dalam kes membicarakan tentang isteri-isteri Nabi. Juga pernah kita bincangkan dalam tafsir beberapa tahun lalu, surat Tahrim yang menceritakan tentang para isteri Nabi ni mempunyai perbincangan sama mereka tentang satu perkara yang mereka berusaha untuk menyakiti Nabi SAW. Dan ada Allah bawakan kisah ni surah Tahrim yang pernah kita bincangkan ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iza saran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Ingatlah ketika Nabi memberitahu secara rahsia kepada salah seorang daripada isinya, iaitu Hafsah, satu peristiwa. Maka ketika Hafsah menceritakan perkara itu kepada Aisyah dan Allah memberitahu hal itu, iaitu bincangan antara Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhumah ni kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan sebahagian daripada yang diberitakan oleh Allah itu kepadanya dan menyembunyikan sebahagian yang lain, iaitu kepada Hafsah radhiyallahu anha. Maka ketika Nabi memberitahu perkara itu antara Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anhumah, lalu Hafsah bertanya, siapa yang telah memberitahu perkara itu kepadamu wahai Rasulullah? Rasul jawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Nampaknya penggunaan alim khabir ni dalam konteks ketika berlaku perselisihan faham di antara isi-isi Nabi dengan baginda SAW dalam isu melibatkan isi yang merupakan sahaya kepada baginda. Pernah kita bincangkan perkara ini dulu beberapa tahun lalu. Maka di hujungnya Allah menyatakan nabba'ani al-alimul khabir. Yang beritahu kepadaku wahai Hafsah adalah Allah yang maha mengetahui, yang maha mengenal segala sifat hamba-hambanya. Nampaknya penggunaan di 3 tempat ni semuanya merujuk kepada perkara yang sangat rahsia, sangat sukar diketahui oleh manusia. Menarik bukan tuan-tuan? Bila kita lihat pilihan perkataan Al-Quran ni sesuai seperti dikatakan oleh pakar Balaghatul Quran Imam Syekh Fadil As-Samarai, seorang ulama tafsir yang terkemuka dari Baghdad, bahawa setiap pilihan ni kita akan lihat keserasian berlaku pada penceritaan konteks yang dikemukakan olehnya. Maka barulah kita dapat justifikasikan mengapakah sifat itu disebut di tempat demikian. InsyaAllah kita akan lihat lagi tentang sifat ini dalam kuliah yang berikut. Mengapa Allah menyatakan dalam konteks kisah nasab dan juga hasab di sini. Dan saya akan bawakan tuan-tuan bagaimana isu kufu yang saya janjikan. Ditanya kepada Syekh Ali Jumaah berkaitan dengan seorang yang telah merasakan ia tersilap berkahwin dengan perempuan, dengan wanita, dengan gadis itu tanpa memaklumkan kepada ibu ayahnya. Lalu si ibu ayah mengatakan itu tidak sekufu denganmu, kena kau ceraikan. Bagaimana kedudukan perkara ini tuan-tuan? Maklumlah berlaku dalam suasana sekarang, anak-anak ataupun siapa dengan keluarga yang pergi belajar jauh dan merasakan mereka ingin berkahwin sangat, tidak memberitahu perkara itu kepada ibu ayah. InsyaAllah saya akan jelaskan fatwa ini dan kuliah akan datang dalam kaitan menyebutkan tentang kufu yang masukkan taqwa ni tadi. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.